Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah masih berikan kita kesihatan dan juga kekuatan iman sehingga kita berjaya buat solat subuh secara berjemaah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Lau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya solat yang berat dibuat oleh orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Solat apa tadi? Isya dan solat subuh. Lau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Jika mereka mengetahui kelebihan daripada dua solat ini, nescaya mereka akan datang untuk melaksanakannya walaupun terpaksa kena merangkak. Alhamdulillah, saya lihat dari tadi tak ada satu pun yang datang merangkak ke masjid. Kita dibagi kesihatan oleh Allah. Kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon pada Allah mudah-mudahan solat yang kita buat tadi dan ibadah-ibadah qiyamul lail yang dibuat tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana wasiat-wasiat beliau, nasihat-nasihat beliau adalah satu tunjuk ajar untuk kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Kita tak ada jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW dijamin masuk surga, dan dia bagi tahu kepada umatnya mana satu jalan yang baik dan mana satu jalan yang tak baik. Supaya apa? Supaya umatnya selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk sentiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga ke akhir hayat. Amin ya Allah. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah. Pagi ini kita masih buka lagi mata kita. Ya kan? Tadi malam qiyamul lail kan? Dah ada merah mata dah. Masya-Allah. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena jaga kesihatan. Itu pesan daripada saya. Kita beribadah kepada Allah, jos tak ada masalah. Tapi jangan apa? Jangan sampai kita abaikan kesihatan kita. Sebab nikmat itu akan terasa mahal ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sihat. Dan ketika ada orang sakit, barulah kita akan tahu begitu besarnya nikmat sihat yang Allah berikan kepada kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, dan juga kepada kita semua sebenarnya, agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk atau tema kita adalah wasiat dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim daripada
kisah cerita tentang salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bercerita, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melawat aku, mengunjungi aku, yang ketika itu pada tahun Haji Wada'. Sekarang saya nak tanya kepada jemaah, tahun berapa Haji Wada'? 11 apa? 11 Hijriah. Yang lain? Tahun ke berapa Haji Wada'? Halo, masih nak tidur ke ni? Nak mengaji ke nak tidur? Haji Wada' tahun berapa? 9. Dah khilaf di antara jemaah. Tadi 11 ke 9. Siapa lagi? 10. Dah tiga pandangan dah. 9, 10, 11. Siapa lagi? Mana satu yang betul? Agaknya mana satu yang betul? 9, 10, 11. 10 Hijriah. Bukan 11. Kalau 11 Nabi dah pindah alam dah. Nabi dah meninggal. 9 Amul Wufud. Amul Wufud iaitu ramainya orang, rombongan-rombongan datang ke Madinah untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, yang sehingga menyibukkan Nabi sehingga tahun itu Nabi tak boleh pergi haji. Padahal Fathul Makkah itu berlaku pada tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah Makkah dah dikuasai oleh Islam. Tahun berapa tadi? 8. Ni ingat ni jemaah, jangan masuk kanan keluar kanan. Tahun 8 Hijriah Islam dah berjaya menguasai Mekah. Di tahun 9 patutnya Nabi dah boleh pergi haji, tapi tak. Nabi perintahkan Abu Bakar bersama para sahabatnya pergi haji. Nabi tak pergi haji. Nabi tahun itu sibuk menyambut para wufud, rombongan-rombongan yang datang ke Madinah. Tujuannya apa? Ada yang bertanya tentang Islam dan ada yang nak memeluk Islam. Mereka datang ke Madinah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sebenarnya dari sinilah kita lihat, boleh tak orang kafir masuk Madinah? Boleh tak orang kafir masuk Madinah? Boleh. Kan hari ini isu yang besar yang ditimbulkan oleh segelintir umat Islam yang benci dengan Saudi Arabia, kenapa ramainya sekarang orang kafir dah berada di sekeliling Masjid Nabawi? Tahu tak isu ni? Kan banyak tu viral di social media. Tengok kerajaan Saudi sekarang ni, dah ramai orang-orang dan Muslim masuk di dataran atau halaman Masjid Nabawi. Kan ada kan video-video macam tu. Lepas tu dihujat macam-macam. Boleh tak orang kafir masuk Madinah? Boleh. Buktinya apa? Tu Nabi. Nabi tak ada usir pun. Engkau orang kafir pergi keluar di Madinah. Tak. Biarkan. Amul Wufud tahun 9. Oh, Islam ketika itu lemah. Lemah apa benda? 8 Hijriah Nabi dah berjaya menguasai Mekah. Kalau Nabi dah berjaya menguasai Mekah, maknanya Madinah dan Mekah dah berada dalam kuasa Islam. Nabi boleh saja usir semuanya, tapi tak. Nabi katakan ahlan wa sahlan. Selamat datang, tak ada masalah. Tetapi kalau datang ke Madinah, pastikan jaga adab itu je. Jangan pakai baju seksi. Jangankan orang kafir, orang Islam sendiri pun kalau datang tak ada adab ke Masjid Nabawi, itu pun juga tak boleh. Dan ini ramai jemaah. Ramai. Bahkan orang-orang Nusantara ni, orang-orang Indonesia, Malaysia, orang-orang datang ke sana, dia pakai baju putih, pakai seluar, celana putih juga ketat. Perempuan. Itu yang digoda oleh orang-orang Yaman tu teh. Siti Rahmah, Siti Rahmah. Itulah sebabnya.
Walaupun dia orang Islam sekalipun, datang ke Masjid Nabawi tak ada apa? Tak ada adab juga tak dibenarkan. Jadi datang orang kafir masuk ke Madinah, tak ada masalah. Janji jaga adab. Boleh jadi ketika mereka datang ke Masjid Nabawi, datang ke Madinah, mereka melihat suasana Madinah yang tenang. Akhirnya mereka tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian di tahun ke-10 Hijriah berlakulah haji pertama Nabi dan haji terakhir Nabi. Haji pertama dan haji terakhir. Di tahun berapa? Tahun 10. Itu di hari pada haji wada. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amma hajjatil wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang melawat aku di tahun apa? Di tahun haji wada, di tahun ke-10 Hijriah. Sebab apa? Min waja'in ishtadda bi. Sebab aku menderita penyakit yang sangat teruk. Aku menderita penyakit yang sangat teruk, yang boleh menghantarkan kepada maut. Sebenarnya maut ni sama juga, orang sihat pun boleh mati juga, betul tak? Sebab syarat mati tak mesti sakit, syarat mati tak mesti tua. Boleh jadi orang yang muda lebih dulu mati daripada orang yang tua. Boleh jadi orang yang sihat walafiat lebih dulu mati berbanding dengan orang yang terbaring di ICU. Ada orang yang sentiasa jaga kesihatan dia, sentiasa tiap-tiap bulan buat check up. Oh, keluar daripada hospital, happy dia. Kertas result hasil check upnya fit. Begitu seronoknya keluar daripada hospital, tak tengok kanan, tak tengok kiri, datang kereta, pap, mati dia. Padahal dia sihat. Betul? Seperti inilah jemaah. Syarat mati tak mesti tua, syarat mati tak mesti sakit. Oleh sebab itu kita yang sihat walafiat, yang masih muda-muda, jangan terlena dengan kemudaan kita dan jangan terlena dengan kesihatan kita. Boleh jadi kita lebih dulu mati berbanding dengan orang yang sakit. Namun kalau ada orang yang sakit dah teruk sangat, atau dikira dekat nazak lah, maka jangan sampai dia lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kematian tersebut, penyakit tersebut menghantarkan ia kepada kematian. Jadi fakultu, ketika Nabi SAW datang melawat aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku bertanya, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, aku menderita penyakit yang sangat teruk seperti mana yang engkau lihat aku sekarang. Di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain, disebutkan oleh Nabi SAW ada khams. Hakul muslim ala muslim khams. Di riwayat lain mengatakan sit. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 5. Pertama, raddus salam. Apa raddus salam? Menjawab salam. Mengucapkan salam wajib ke sunat? Sunat. Tapi menjawab wajib. Tapi kalau seandainya ada orang yang sentiasa mengucapkan salam dalam semasa, wajib ke tak wajib? Faham tak maksud saya? Halo? Ni jemaah ni kena relax sikit. Jemaah, kalau seandainya ada orang mengucapkan salam tapi berkali-kali dalam semasa, jumpakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lepas tu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dia permainkan kita. Pernah tak? Ada orang macam tu. Baru kejap je. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi dia berulang-ulang. Perlu dijawab. Halo. Perlu dijawab tak? Faham tak soalan saya?
Ada jenis orang macam tu. Dia tahu menjawab salam wajib, akhirnya dia prank kawannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diulang berkali-kali. Jemaah, kalau ada orang yang mengucapkan salam sekali, itu serius. Tapi kalau ada orang mengucapkan 2 kali, 3 kali, itu istihza. Tahu istihza? Memperolok-olokkan, mempermain-mainkan syariat Islam. Kerana ucapan salam itu adalah bahagian daripada syariat Islam. Kita boleh tak mengucapkan salam kepada orang non-Muslim? Boleh. Assalamualaikum tapi dengan orang Cina. Assalamualaikum tapi dengan orang non-Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, dengan orang Hindu. Assalamualaikum boleh? Tak. Kalau seandainya menjawab, boleh tak? Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam, boleh? Tak boleh. Dalilnya mana? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa'alaikum. Apabila ahlul kitab, Yahudi, Nasrani atau sesiapa orang non-Muslim yang mengucapkan salam, maka kita jawab wa'alaikum. Kita tak boleh ucapkan wa'alaikumussalam. Kadang-kadang memang ada juga jenis orang non-Muslim yang suka ucapkan salam. Macam saya di Malaysia ni, di KL ni, dia ramai ada orang-orang Hindu, orang Cina. Saya rapat dengan orang macam tu. Tapi kalau kadang-kadang dia jumpa dengan saya, Assalamualaikum Ustaz, kata dia. Yang mengucapkan siapa? Orang Cina. Yang mengucapkan siapa? Orang India. Orang Hindu. Dengan orang Islam, inilah masalahnya kita jemaah. Kita kadang-kadang sesama Islam, nak ucapkan salam tu berat. Betul? Nak ucapkan salam berat. Jangankan ucapkan salam, menjawab salam pun kadang-kadang jawab dengan muka masam. Kecuali orang yang satu geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasang muka masam. Waalaikumsalam. Nak buat apa pasang muka masam ni, nak buat apa? Nak tunjuk kita alim ke? Kerana ada segelintir orang yang dulunya mukanya cerah, mesra dengan jemaah, mesra dengan masyarakat, tetapi selepas mengenal sunnah, mukanya berubah menjadi hitam dan gelap. Mukanya berubah dengan tak mesra dengan orang awam. Bahkan juga tak mesra dengan orang yang pengajian, kecuali orang yang satu geng. Kalau satu geng baru senyum. Ini saya sendiri pun pernah rasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru datang seorang lagi. Kemudian datang tu pengurus. Ustaz, bila sampai? Terkejut dia. Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Ustaz? Baru kejap, tak sampai 5 minit berubah muka dia. Kalau dia tak tahu saya Ustaz, mungkin dia akan tetap seperti itu. Kerana dia tahu Ustaz, akhirnya baru dia berubah. Apa benda seperti ini? Ini bukan ajaran sunnah. Ini bukan ajaran sunnah. Sunnah tak pernah mengajarkan seperti itu. Yang saya pernah buat kajian yang semalam 2 hari yang lepas kalau tak silap. Jaga akhlak kita, jaga sifat kita, jaga muamalah kita. Jangan hanya kita pakai casing sunnah, akhirnya kita tak jaga lisan kita, kita tak jaga muamalah kita, sehingga rosak. Macam mana? Rosak nama sunnah disebabkan perangai kita. Itu yang perlu dijaga. Kemudian wa iyadatul marid. Pertama raddus salam, yang kedua wa iyadatul marid, melawat orang sakit. Nabi bukan hanya perintahkan, tapi Nabi juga dah contohkan. Itulah sifat Nabi. Nabi sebelum dia perintahkan, dia dah contohkan. Beza dengan ustaz. Kalau ustaz, segelintir para ustaz, dia perintahkan, dia sendiri belum tentu buat. Betul tak? Ada segelintir para ustaz, kalau bab cerita sedekah, berapi-api hampir meletup mic ni. Sedekah. Ternyata dia kedekut. Bab kajian sedekah memang luar biasa, tapi di sini kedekut. Ada juga ustaz-ustaz yang segelintir para ustaz yang semangat, jom belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Dia sendiri pun tak nak belajar Al-Quran.
Tapi Nabi tak seperti itu. Nabi dia perintahkan, dia contohkan. Ini salah satu hadisnya. Dia contohkan bahawa Nabi SAW melawat salah seorang sahabatnya yang sakit. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia datang. Kemudian Nabi SAW, saya buat singkat dia. Pertama tadi apa? Raddus salam, wa iyadatul marid. Kemudian wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah ke perkuburan. Wa ijabatu da'wah, iaitu memenuhi jemputan, undangan. Kalau ada orang mengundang kita, kita datang. Kecuali undangan tersebut ada kemaksiatan. Yang terakhir, wa tashmitul atis, iaitu menjawab bersim. Menjawab tahmid orang yang bersim. Jadi kalau ada orang bersin, maka dia ucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Cuma dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datang, Nabi SAW datang jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas yang tengah sakit. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana dhu malin wa lam yarithuni wa la yarithuni illa ibnatun li. Ya Rasulullah, aku ini orang yang punya banyak harta. Aku punya banyak harta, tapi aku tak punya ahli waris kecuali hanya satu orang, ibnatul li, seorang anak perempuan. Aku dah dekat nak mati ya Rasulullah. So apa yang aku buat? Apa yang dia niat ni sebenarnya? Afa atasaddaq bi thulutsai maili? Ya Rasulullah, boleh tak aku mensedekahkan 2/3 daripada hartaku? Jadi kalau 100 juta, maknanya 65 juta aku sedekahkan. Sedekah bagus tak? Bagus? Bagus. Kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Bahkan kalau kita lihat di dalam surah Al-Munafiqun, Allah perintahkan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah engkau, bersedekahlah engkau sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara engkau, yang mana apabila dia mati dia akan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan engkau tangguhkan umurku kepada masa yang sedikit saja, fa asaddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang saleh. Kenapa? Kenapa dia tak katakan fa usalli, kalau engkau hidupkan aku ya Allah, aku akan solat, aku akan puasa, fa ahuj, aku akan pergi haji. Kenapa dia tak kata macam tu? Dia kata aku akan bersedekah. Apa sebab? Apa sebab? Halo? Pelindung daripada azab. Kalau solat tak pelindung daripada azab. Yes. Barakallahu fik. Amal jariah. Solat hanya untuk kita. Habis berhenti solat, habis pahala kita. Betul? Kita sekarang solat sunat, solat duha. Dah habis solat duha, habis pahala duha. Tak ada lagi. Tapi kalau sedekah, walaupun kita dah mati, walaupun mungkin kita tak tinggal di Pekanbaru lagi, tapi pahalanya tetap mengalir. Seseorang bersedekah, contoh ke masjid ni, dia sedekah walaupun dia tak pernah solat di masjid ini, dia solat di masjid lain, mungkin tempatnya jauh, maka pahalanya tetap mengalir walaupun namanya tak disebut oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah menyia-nyiakan kebaikan seseorang hambanya. Jadi apapun yang pernah kita buat pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berniat untuk sedekah. Lalu dia katakan, macam mana kalau aku bersedekah 2/3
daripada hartaku. Maka jawab Nabi SAW, lah, jangan. Dia tanya lagi, fasyatur ya Rasulullah, kalau separuh macam mana ya Rasulullah? Dah kurang dah tu. Kalau 100 juta, separuh 50 juta aku sedekahkan. Maka dia menjawab, Nabi SAW menjawab, lah, jangan. Fathuluth ya Rasulullah, kalau sepertiga, dah kurang dah. Tadi 2/3, kurang jadi separuh, kurang lagi jadi sepertiga. Nabi SAW menjawab, fathuluth kathirun aw kabir. Sepertiga itu pun dah besar dan dah cukup banyak. Apa alasan yang kenapa Nabi SAW melarang seorang itu bersedekah? Bersedekah. Padahal itu duit dia. Boleh tak kita sedekah habiskan harta kita? Boleh tak jemaah? Tak boleh? Apa dalilnya? Ada hak ahli waris. Ahli waris kan dah ada rezekinya masing-masing. Boleh tak kita sedekah banyak? Contoh, saya duit ada 100 juta. Saya sedekahkan 100 juta. Boleh? Boleh? Haji boleh ya? Oh, macam mana dengan Abu Bakar? Abu Bakar sedekah habis. Jadi, boleh. Nabi kata tadi tak boleh, sepertiga yang paling banyaknya. Apa yang dibuat Nabi, apa yang dibuat Abu Bakar itu betul ke salah? Atau memang hadis ini yang salah? Macam mana? Jemaah, kita ketika bersedekah, ternyata ada tuntunannya dalam Islam. Kerana sedekah adalah ibadah. Di antara tuntunan daripada Islam, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Imam tadi malam baca. Imam kita yang tadi solat tarawih malam, dia baca wa ibadur rahman. Salah satu ayat yang dibaca, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Di antara hamba Allah kalau mereka bersedekah, lam yusrifu, tak melampau, walam yaqturu, dan juga tak kedekut. Wa kana baina dzalika qawama, di pertengahannya. Bahkan di ayat lain dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha. Jangan kamu belenggu tanganmu di pundakmu, jangan macam di lehermu, tak boleh. Dan jangan kamu lepaskan. Maksudnya apa? Jangan terlampau pemurah dan jangan terlampau kedekut. Maknanya di pertengahan. Kenapa jemaah? Kenapa kita tak boleh terlampau pemurah? Kata istilah Melayu, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat sekali jangan. Dia orang sini faham, oh kalau berbuat baik, berbuat jahat jangan sekali. Bukan jangan sekali. Jangan sekali, jangan tu bukan jangan sekali, bukan kena buat banyak kali, bukan. Maknanya kalau berbuat baik, bersedekah, jangan sampai terkikis harta kita. Sebab apa? Kita dalam Islam jemaah, ketika berbuat baik, contohlah matahari. Macam mana matahari? Dia bagi terang orang sekelilingnya, tapi dia masih kekal. Jangan seperti lilin. Ketika bagi terang orang lain, tapi dia sendiri habis. Boleh faham maksud saya? Kenapa? Kalau seandainya kita terlampau pemurah, selepas tu kita mengharapkan musaadah, bantuan daripada orang lain. Mula-mulanya kita banyak sedekah, tapi kerana terlalu habis, terkikis, sehingga kita memohon bantuan orang lain. Kita memohon sedekah dari orang lain. Padahal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lagi baik daripada tangan yang di bawah. Okay. Jadi kenapa Nabi melarang seorang tak boleh bersedekah lebih daripada sepertiga. 2/3 tak boleh, separuh tak boleh.
Sepertiga itu pun dah cukup banyak dah. Ternyata disampaikan oleh Nabi SAW, wa innaka antadhara warathataka aghniya khairu min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan susah, selepas itu mereka meminta-minta kepada manusia sepeninggal engkau. Boleh tak kita meminta-minta, jemaah? Tak boleh? Apa dalilnya? Kita kalau buat hukum kena tahu dalil, betul tak? Nabi SAW katakan, man sa'ala min ghairi faqr faka'annama ya'kulul jamr. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, sementara dia tak fakir, dia tak memerlukan pun, meminta-minta. Faka'annama ya'kulul jamr. Seakan-akan dia, seolah-olah dia memakan jamr, bara api. Dan orang yang kehidupannya, pendapatannya, income dia daripada meminta-minta. Betul, ada tak orang buat macam tu? Dia berdiri di traffic light, di lampu merah, atau di beranda mall-mall, minta Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boleh macam ni? Tak boleh. Haram, jemaah. Meminta-minta haram hukumnya. Kecuali dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat membolehkan yang pada hukum asalnya tak boleh. Meminta-minta kalau tak diperlukan tak boleh. Tapi kalau seandainya boleh jadi pada suatu ketika, kita ni bukanlah orang kaya. Dikata orang miskin, bukan juga. Orang sederhana. Tiba-tiba Allah uji kita dengan kekurangan harta. Kemudian kekurangan harta dengan ahli keluarga kita sakit. Kalau seandainya tak diubati, dia akan berhujung kepada maut. Akhirnya kita minta tolong orang lain, support kita. Boleh tak? Boleh. Ketika itu boleh. Kalau dah cukup, tak boleh menjadi sambung atau jadi rutinitas. Okey. Meminta-minta tak boleh. Sekarang saya nak tanya. Minta donasi boleh tak? Halo, kenapa senyap? Tak berani ke? Tak minta donasi. Tadi kata Nabi kan, man sa'ala min ghairi faqr faka'annama ya'kulul jamr. Siapa yang meminta-minta seolah-olah dia makan bara api. Nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan muka tak berdaging. Sekarang kalau minta donasi boleh tak? Boleh? Kenapa boleh? Tadi minta-minta. Kita kena faham, jemaah. Ada yang pertama meminta-minta dan ada yang mengajak manusia untuk berta'awun. Apa tu ta'awun? Tolong menolong. Tolong menolong. Tolong menolong macam mana? Tolong menolong untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong untuk menegakkan agama Allah. Karena Islam memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini menjadi isu ni, jemaah. Ini menjadi isu yang mana segelintir orang marah dengan segelintir pengurus yang kerjanya minta donasi, kata dia. Akhirnya dikatakan kalau minta donasi ini meminta-minta, asyik minta je, kata dia. Tak, kalau seandainya meminta-minta untuk kepentingan peribadi, untuk memperkaya diri, yes, haram hukumnya. Tetapi kalau seandainya meminta-minta untuk mengajak sama-sama menegakkan agama Allah, ini adalah perkara yang dituntut dalam Islam. Boleh faham? Yang dituntut dalam Islam. Kita yang mengajak dapat pahala, orang yang bersedekah pun juga dapat pahala. Sebab Nabi SAW sabdakan, man dalla ala khairin falau mithlu ajrin fa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala sama seperti orang yang buat. Mungkin kita tak mampu bersedekah sebab duit kita terhad.
duit kita terbatas, poket kita tak dalam. Akhirnya kita ajak orang lain, jom sama-sama untuk bangun masjid itu. Sama-sama kita beli kereta ambulans. Kita sama-sama kita beli apa lagi? Betulkan tandas. Kita mengajak orang lain bersedekah, kita yang mengajak pun juga dapat pahala. Tetapi bagi orang yang diamanahkan mengutip donasi, pastikan kena bertakwa kepada Allah. Sebab duit ni kalau sedikit boleh tahan iman. Kalau duit tak banyak, saya nak tanya. Duit kalau sedikit, iman masih terjaga jemaah. Kalau 1 juta, tahan lagi. 10 juta, tahan lagi. Kalau 100 juta, dah goyang dah iman. Kalau 1M, 1M cash di depan, boleh jaga iman? Tengok dulu. Tambah lagi kalau 271 triliun, boleh tahan iman? Yang haram pun boleh jadi halal. Betul Ji? 271 triliun tu kalau yang haram pun boleh berubah menjadi halal. Hilang iman. Hatta walaupun ustaz. Kita cakap, alah, sebab kita tak nampak kalau duit tu cash di depan. Hilang iman. Jadi saya nasihatkan kepada orang yang diamanahkan untuk mengurus donasi, kena sama-sama takut pada Allah. Kerana itu adalah amanah daripada umat, dan apabila dibuat dengan cara yang baik, diamanahkan, dikerjakan dengan cara yang amanah, insya-Allah dia menjadi pahala amal jariah. Tapi kalau seandainya tak dibuat dengan amanah, maka siap-siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sampai pukul berapa ni? Saya ni kalau tak sampai selesai? Sampai tidur? Kita tengoklah siapa kalau dah ramai yang tidur. Sekarang belum ada yang tidur lagi. Kalau ada jemaah, kawan-kawan kita sebelah tengah tidur, jangan kejutkan, dia tengah mendapat sakinah tu. Dia tengah dapat sakinah, biarkan saja dia dulu. Bagi dia lena sekejap. Tapi sampai sekarang belum ada yang tidur lagi. Ini ada yang kecil ni. Tak apalah yang kecil tu, dimaafkan. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, kenapa Nabi melarang? Sebab orang ini dekat sakarat penyakit yang dekat, menghantarkan dia kepada kematian. Maknanya dalam harta tersebut ada hak siapa? Hak ahli waris. Jangan sampai biarkan mereka hidup dalam keadaan melarat. Berbeza dengan kita yang masih sihat walafiat. Kalau kita sihat walafiat, kalau kita nak sedekah lebih daripada 1/3, tak ada masalah. Tapi kalau kita dah sakit, yang sakit ni menghantarkan kepada kematian, jangan lagi. Jangan lebih daripada 1/3. Itu yang disebut dengan wasiat. Kalau seseorang berwasiat, jangan lebih daripada 1/3. Tengok, berwasiat, jangan, kalau nak bersedekah, jangan lebih daripada 1/3. Apatah lagi berwasiat kepada ahli keluarga, minta tolong bayarkan hutang. Ni ada segelintir kita ni, dia wasiat, orang wasiat kepada keluarga dia, engkau nanti itu bagi untuk fulan, itu untuk fulan. Dia ni tak, tolong engkau bayar hutang aku yang dengan Syanu. Engkau bayar hutang aku. Engkau siapa minta tolong dibayarkan hutang? Ingat jemaah, nafsun mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seseorang itu akan bergantung-gantung di hari kiamat sampai hutangnya lunas. Jangan main-main bab hutang jemaah. Berhutang memang senang cepat, tapi bayar hutang tu kena jaga-jaga juga. Jangan buat-buat tak tahu. Jangan buat-buat tak tahu. Kerana orang yang main-main dalam bab hutang, nanti di hari kiamat akan mengganti hutang tersebut dengan pahala amal soleh yang dia buat di dunia ini. Hati-hati. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, ayat 282, satu page, satu muka surat, satu halaman, bukan bercerita bab solat, bukan bercerita bab haji, bab puasa, bab zakat, tapi bercerita bab hutang.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak jadilah kajian panjang saya rasa sebab air tak ada pagi ni. Dah mula kering, dah ketekak dah. Saya cepatkan. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan apa sahaja yang kau berikan nafkah kepada ahli keluargamu, memberikan nafkah kepada ahli keluargamu dan kau mengharapkan pahala dari Allah, itu pun engkau dapat pahala dari Allah. Kerana segelintir orang, dia pemurah dengan orang lain tapi kedekut dengan ahli keluarga sendiri. Ada jenis orang seperti ini. Kalau dengan kawan dia belanja satu kedai itu dia berani belanja. Dia belanja satu kedai itu dia berani. Okey, aku yang belanja, aku yang apa? Yang traktir. Oh, tak ada masalah, aku traktir. Tapi dengan isteri, dengan anaknya kedekut. Tak boleh jemaah. Jangan sampai kita pemurah dengan orang lain, tapi dengan ahli keluarga kedekut. Nabi SAW katakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita, jangan sampai kita yang selalu minta, terutama kita yang minta dibelanjakan oleh isteri. Ini kadang-kadang terbalik dunia sekarang jemaah. Yang sepatutnya mencari nafkah itu si suami. Dia yang belanjakan hartanya untuk isteri, tapi ternyata terbalik. Dia berharap istrinya yang belanja untuk dia. Hati-hati. Apa yang kita berikan nafkah untuk ahli keluarga tetap dapat. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasulullah, adakah aku akan tinggalkan sahabat-sahabatku? Maknanya, adakah aku ni akan mati? Bab mati ini sebenarnya bab gaib. Betul tak? Bab gaib. Tak ada sesiapa pun yang tahu bila dia akan mati. Ada tak di sini jemaah yang tahu bila dia mati? Tak, termasuk saya. Ini bab gaib. Yang hanya tahu hanya Allah. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Disebutkan oleh Allah dalam surah Jin. Allah mengetahui yang gaib, dan Allah tak perlihatkan yang gaib kepada sesiapa pun kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah izinkan di antara para rasul. Tapi Nabi bukan sentiasa tahu, ada sekali-sekala Nabi tahu, dan itu selepas diberikan wahyu oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah. Yang kita bukan rasul, jadi jangan sok tahu. Hari ini ada juga kononnya bergelar dai, bergelar ustaz, tapi macam dia tahu tentang alam gaib. Semua benda dia tahu. Hari kiamat terjadi tahun 2022. Tak jadi 2022, akhirnya buat lagi isu baru. Nanti 2023. Nanti beransur lagi 2024. Dia suka-suka dia, macam dia pula yang rasul. Ada tak orang macam ni? Orang panggil dia ustaz, tapi perangai dia macam Tok Bomo. Tahu Tok Bomo? Dukun. Dia ustaz, orang panggil dia ustaz, ternyata dia Tok Bomo, dukun. Jadi, adakah aku akan tinggalkan ahli keluarga sahabat-sahabatku ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zadatta bihi darajah wa rif'ah. Engkau tak akan meninggal sampai engkau masih lagi boleh buat amal soleh sebagai bekal engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun. Boleh jadi selepas panjangnya umur engkau, walaupun kau sakit ni sekarang, umur kau boleh jadi bertambah, Allah akan tambah sehingga engkau boleh banyak buat amal saleh, dan ramai orang yang mendapat manfaat dengan keberadaan engkau,
dan mungkin ada segelintir yang takkan suka dengan engkau. Jemaah, sebaik mana pun kita, pasti ada orang yang bencikan kita. Betul tak? Sebaik apapun kita, pasti akan ada orang bencikan kita. Sebaik apapun ucapan yang keluar daripada lisan kita, pasti ada orang yang tak sukakan kita. Betul? Itu yang sebabnya ulama-ulama salaf mengatakan ridha nas ghayatun la tudrak. Redha manusia adalah matlamat atau tujuan yang tak akan didapat. Kalau kita bekerja, beramal, berharap orang semua suka dengan kita, sampai mati kita tak akan dapat. Jangankan kita, Nabi SAW, apa kurang dengan Nabi lagi? Makhluk terbaik, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Itu pun tak lepas daripada hujatan manusia. Jangankan Nabi, Allah Azza wa Jal, Allah sendiri pun yang dah bagi rezeki kepada hamba-hambanya, masih ada hamba-hambanya yang menghujat Allah. Apatah lagi kita. Jadi kalau ada orang yang menghujat kita, kita dah buat amalan dengan cara yang baik dan mengikuti syariat Islam, dah patuh syariah. Lepas tu ada orang menghujat kita, khali wali. Abaikan saja jemaah. Jangan masukkan dalam hati, biarkan saja. Jemaah ingatkan, orang suka dengan cakap saya? Tak, ramai yang kecam saya. Ada ramai video-video saya, kalau video-video saya tengok yang view-nya sampai yang 50k, 70k, itu banyak tu yang kecam-kecam saya. Padahal yang saya sampaikan tu betul, Al-Quran. Kadang-kadang terjemahan Quran je, itu pun dikecam. Jadi kalau kita mengharapkan orang suka pada kita, sampai mati kita takkan dapat. Jadi tak perlulah jemaah, tak perlulah risau sangat dengan ucapan orang lain. Kalau kita rasa kita dah berjalan di atas jalan yang hak, orang nak kecam kita, biarkan saja. Jangan ambil tahu sangat. Sakit hati ustaz orang kecam ustaz. Tak, saya tak sakit biasanya. Sebab saya tak baca. Saya tak baca komen-komen tu. Macam mana nak baca komen? Komen sampai 1000 komen. Takkan itu pula dibaca. Habis macam bagus saya murojaah lagi. Bagus saya murojaah. Mungkin habis 1000 komen saya baca, boleh 1000 ayat saya baca nanti. Kemudian Nabi SAW pun mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabatnya. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, Nabi SAW mengharapkan diterimanya hijrah para sahabat dan jangan kembalikan dia ke Makkah. Maksudnya jangan sampai meninggal di Mekah. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas dia orang muhajirin, orang Mekah yang pergi berhijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Ketika Fatul Makkah, di sanalah dia sakit, tinggal di Mekah. Nabi berharap supaya Sa'ad bin Abi Waqqas jangan meninggal di Mekah, meninggal di Madinah. Apa masalahnya meninggal di Mekah? Tak boleh ke? Kenapa Nabi tak berharap supaya sahabatnya jangan meninggal di Mekah? Kaum muhajirin tu jangan meninggal di Mekah. Apa sebabnya jemaah? Sebab sahabat ni dah tinggalkan ahli keluarganya, hartanya, semuanya untuk pergi hijrah ke Madinah. Jangan selepas hijrah balik ke tempat asal. Sama seperti ibarat seorang yang bersedekah, jangan tarik balik. Kan ada orang tu, sebelum pemilu dia sedekah, bangun masjid, bangun. Pengurus pun dah confident pula, bangun tandas, bangun ini, bangun, dapat duit. Ternyata tak terpilih, marah, dia minta sama pengurus, kembalikan duit aku, dah pening pengurus. Ada yang macam ni. Ada. Saya pernah jumpa ada satu masjid, saya tak sebut namanya, pening pengurusnya. Ternyata dulu dia sedekah kerana ada maunya. Ternyata dia tak dapat, dia tak terpilih, akhir dia minta balik. Kelam kabut kita ustaz cari ganti. Dia bagi bukan sedikit, 50 juta. Kita pun dah confident, dah bangunlah tandas. Takkan tandas tu kita, ambil engkau balik. Takkan mungkin macam tu. Terpaksalah kita kelam kabut. Sampai ada yang marah, sampai dia ketuk dinding masjid.
Ni kan dinding ni kan duit aku kan. Dia ketuk. Aku nak balik lagi duit tu. Jadi apabila orang kita dah bersedekah, jangan sampai niat untuk balik lagi. Cukup diganti oleh Allah di akhirat. Begitu juga orang kalau dah hijrah, jangan sampai balik ke pangkal jalan. Apa maksud pangkal jalan? Ke masa silam dulu. Kerana ada segelintir kita jemaah, dan ini adalah metod yang dibuat oleh syaitan. Kadang-kadang kita dah hijrah, namun dengan kesusahan hidup, kesukaran hidup, hati dah mula goyang. Dulu aku belum mengaji, ekonomi aku okey-okey je, tapi sekarang dah mengaji, ekonomi aku slow. Ekonomi aku down, yang akhirnya kehidupan dah mula melarat. Bagus aku buat yang macam dulu lagi, daripada aku seperti ini, hidup susah. Tambah lagi kalau tekanan daripada ahli keluarga, daripada isteri. Tengok engkau dulu engkau tak berjanggut pun, rezeki engkau lancar. Sekarang kau dah berjanggut, susah hidup kau. Tu kan kata. Ikut juga lagi orang berjanggut tu kata dia. Jemaah dikasihi oleh Allah. Wa may yanqalib fala yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpatah balik kepada zaman kejahilan, ia sama sekali tak memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ganti kamu dengan orang-orang lain, dengan kaum yang lain yang siap menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tak berhajat dengan kita. Islam tak pernah berhajat dengan kita. Al-Quran tak pernah berhajat dengan kita. Andaikan kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan sunnah, kita tinggalkan agama Allah, sama sekali fala yadurrallaha syai'a, itu sama sekali tak merugikan Allah. Tapi siapa yang rugi? Kita sendiri. Kalau kita dah diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sunnah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyaklah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau pesongkan hati kami, jangan kau sesatkan kami selepas engkau kenalkan kami dengan iman dan Islam ini. Akhirnya yang terakhir, lakinal ba'is Sa'ad bin Khawlah yarith lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Namun ada salah seorang sahabat yang menyebabkan Nabi bersedih. Kenapa? Kerana yang bernama Sa'ad bin Khawlah, kerana ia meninggal di kota Mekah. Jadi orang sahabat kalau dah hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, maka dia kena habiskan hayat dia di Madinah. Jangan sampai balik meninggal di Mekah. Itu sebabnya Nabi SAW ketika Fathul Mekah, Nabi tak duduk di Mekah. Padahal Nabi orang Mekah. Betul tak? Nabi meninggal di mana? Di Madinah. Padahal Nabi hidup di Mekah berapa tahun? 53 tahun. 40 tahun hidup sebelum jadi Nabi dan Rasul. 13 dakwah, bermakna 40 campur 13, 53 tahun di Mekah. Baru 8 tahun di Madinah, berjaya Nabi menguasai Mekah, Nabi balik ke Mekah. Tapi Nabi tak tinggal di Mekah, Nabi balik lagi ke Madinah dan meninggal di Madinah. Jadi begitu jemaah, mintalah doa kepada Allah supaya Allah kekalkan iman dalam diri kita. Jadi apa kesimpulan daripada kajian kita pagi ini? Yang pertama, kita nikmat itu akan terasa mahal. Nikmat itu akan terasa mahal apabila nikmat itu dah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nikmat yang ada pada diri kita, kita kurang menghargainya. Sebab apa? Sebab dia masih ada di sekeliling kita. Andaikan dia dicabut, baru rasa. Seorang kurang menghargai nikmat mata. Ketika mata dia masih boleh melihat, kalau seandainya dia dah mulai rabun, baru dia tahu besarnya nikmat mata. Dia masih boleh punya kaki, punya tangan. Masih boleh jalan yang dengan sihat walafiat. Tapi dia kurang menghargainya. Kadang buat benda-benda yang tak baik. Kadang-kadang ada orang lumba haram tahu, yang naik motor tu naik kat tengah, naik tu. Tapi ketika dah dicabut nikmat tu, baru rasa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan terasa nikmat itu mahal apabila nikmat tu dah dicabut, dah hilang pada dirinya. Seorang yang belum punya isteri, seorang yang dah punya isteri, jaga istrinya baik-baik. Karena dia akan merasa mahal apabila isteri itu dah pergi daripada diri kita.
Kehidupan kita dengan ahli keluarga tak lama jemaah. Jangan menjadi penyesalan. Hargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Thumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Dan kemudian kalau kita nak berwasiat, pastikan jangan lebih daripada sepertiga harta kita. Jangan lebih daripada sepertiga harta kita. Dan yang ketiga, kalau seandainya, jangan biarkan ahli keluarga dalam keadaan susah. Usahakan keluarga dalam keadaan senang sepeninggal kita. Jangan sampai biarkan anak cucu menjadi pengemis, menjadi peminta-minta selepas sepeninggal kita. Yang keempat, seseorang ketika dia memberikan sedekah kepada ahli keluarganya itu mendapat pahala. Dan jangan sampai pemurah dengan orang lain tapi kedekut dengan ahli keluarga sendiri. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah kekalkan iman dalam hati kita hingga ke akhir hayat. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan malam. Malam ke pagi ni? Pagi, saya ingatkan malam lah. Okey, ada soalan? Okey. Seorang sebelum hijrah dia dapat harta, beli rumah, beli kereta, beli ini. Selepas pergi hijrah, lepas tu dia nak jual harta semua. Boleh tak macam tu? Nak buat apa dijual? Kalau harta itu kita yakin didapat daripada hasil yang halal, tak perlu dijual. Pakai saja. Cuma hijrahnya macam mana? Hijrahnya tunaikan zakat. Zakat itulah yang membersihkan harta kita yang bercampur dengan syubhat. Setiap harta gaji yang ada pada diri kita, uang yang ada dalam rekening kita itu bukan 100% suci murni. Pasti ada bercampur dengan syubhat. Pasti ada. Innal halal bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antaranya ada perkara yang syubhat. Faman ittaqa bisyubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang menjaga dirinya daripada perkara yang syubhat, dia dah menjaga kehormatannya. Menjaga dirinya dan kehormatannya, menjaga agamanya. Tetapi siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia boleh jadi dia tergelincir pada perkara yang haram. Jadi untuk menghilangkan perkara syubhat dalam harta kita itu, keluarkan zakat. Itu yang namanya hijrah. Dulu tak pernah tunaikan zakat, sekarang tunaikan zakat. Dulu kedekut dalam bersedekah, tambah lagi sedekah kita. Macam tu, itu yang namanya hijrah. Adapun harta kita, adakah perlu dibuang atau perlu dijual semua? Tak perlu. Kecuali memang harta itu kita yakin 100% daripada hasil yang haram. Dulu kita tahulah duit ni memang duit tak betul je Ustaz. Contoh kita ada dua akaun, dua rekening. Yang ni gaji bersih, yang satu lagi ni gaji entah macam mana lah, macam-macam, gaji kotor lah, gaji yang tak halal. Yang perlu diselamatkan gaji bersih, selamatkan. Kalau tak nak, bagi pada saya. Gaji yang haram dikeluarkan, bukan disedekahkan, tapi dikeluarkan untuk kemaslahatan awam. Sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu halal, Allah itu baik, dan Allah tak akan terima kecuali yang baik-baik saja. Oleh sebab itu sedekah tu harus daripada duit yang halal. Kalau duit tu haram, kita keluarkan dengan niat membersihkan harta kita daripada perkara yang haram, maka itu pun juga dapat pahala. Kemana dialokasikan? Kemana dibelanjakan? Untuk kemaslahatan awam. Untuk kemaslahatan awam. Jangan untuk tempat ibadah. Jangan untuk tempat ibadah. Allah Ta'ala alam. Siapa lagi tadi? Tunggu dulu. Okey. Macam mana pembenaran dengan kisah Abu Bakar dengan hadis tadi? Macam mana nak comparekan, macam mana nak satukan antara kisah Abu Bakar yang sedekahkan hartanya semua dengan hadis tadi? Sementara Nabi hanya kata sepertiga, sementara Abu Bakar lebih. Ke Abu Bakar salah?
Kalau Abu Bakar salah, kenapa Nabi tak larang? Bukankah apa yang didiami oleh Nabi itu pun bentuk daripada sunnah? Sunnah takririyah. Yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bertanya ketika dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian. Sementara Abu Bakar ketika bersedekah dalam keadaan sihat walafiat. Orang yang bersedekah dalam keadaan sihat walafiat, up to you. Nak sedekah, nak berapa pun yang kau nak, sila. Tapi kalau dah menjelang kepada kematian, maknanya duit ni kan takkan kau bawa pada mati. Maknanya pastikan tinggalkan sebahagian untuk ahli waris. Okey. Yang kedua, di zaman Abu Bakar, Islam sangat perlu bantuan yang lebih. Berbeza dengan selepas Fathul Makkah. Berbeza dengan orang selepas Fathul Makkah. Kalau orang sebelum Fathul Makkah, maka memang perlu bantuan yang sangat banyak. Bahkan Khadijah binti Khuwailid pun mensedekahkan habis hartanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak larang kerana ketika itu memang Islam perlu bantuan. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi, dia bila di tahun ke-10 Hijriah Islam dah berkembang. Okey, Allah Taala alam. Alimul ghaibi fala. Masya Allah, tabarakallah. Bagus soalan orang-orang hijrah ni. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Itu soalannya tu. Soalannya Allah yang mengetahui yang gaib. Allah tak bagi tahu kecuali hanya pada para rasul. Rasul tu daripada malaikat ataupun rasul daripada bangsa manusia. Ada tak peluang selain daripada rasul? Manusia macam kita biasa boleh mengetahui, melihat yang gaib-gaib, melihat jin ke, melihat syaitan, hantu, tuyul, pontianak. Kenapa? Pontianak atau Pontianak? Kuntilanak ya. Di Madinah, di Malaysia namanya Pontianak. Oh iya. Oh gitu ya. Ya, Pontianak betul. Di sini kuntilanak ya. Pontianak nama kalau dia no. Kau tak percaya pergi situ Pontianak. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, macam mana dengan anak yang indigo yang boleh melihat benda-benda gaib ini? Adakah kita boleh percaya dengan cakap dia atau dia ni sebenarnya menipu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum." Yang mana syaitan dan bala tenteranya melihat kalian dari satu arah. Maksudnya melihat kalian yang kalian tak boleh melihat mereka. Jadi kita tak boleh melihat jin. Kita tak boleh melihat jin. Kalau seandainya ada seseorang yang mengaku melihat jin, ada dua sebab. Sebab pertama dia menipu. Sebab kedua dalam tubuh badannya juga ada jin. Dua tu je. Boleh jadi dia menipu, boleh jadi memang di dalam tubuh badan dia itu ada jin. Jin sama jin, syaitan sama syaitan, boleh tengoklah. Jadi ketika ada orang boleh melihat jin, itu bukan sesuatu kelebihan. Tapi itu satu kekurangan. Kenapa? Kerana tubuh badannya sudah tak sehat, dah boleh menjadi sarang jin. Itu je. Okay? Kalau ada orang ngaku dua je. Menipu atau dia kerasukan jin. Banyak orang yang mengaku indigo yang boleh melihat jin ini itu. Maka kalau dia ruqyah pasti dia mengamuk. Sebab apa? Sebab jin dia merasa kepanasan. Allah Ta'ala alam. Ada yang tadi siapa? Ada soalan? Okey.
Apa contohnya? Salam. Askum. Okey, Masya Allah. Berkaitan dengan salam. Biasanya di chat Ustaz. Bisa di chat kadang-kadang orang ucapkan askum. Kadang-kadang as. Ada macam-macam lah. Adakah kita kena menjawab Waalaikumsalam atau macam mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu diucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau sama dengan semisalnya. Maksudnya kalau orang ucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang afdal. Tapi kalau seandainya orang ucapkan Assalamualaikum, kita jawab sekurang-kurangnya Waalaikumsalam. Dia Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam. Itu pun sudah cukup. Jadi sama atau lebih baik. Jadi kalau seandainya kita nak orang jawab, itu ucapan salam ya. Kalau seandainya orang jawab askum, kita nak jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tak ada masalah. Tapi kalau dia nak jawab semisalnya Assalam askum, kita jawab waskum. Itu up to you. Ya kan dia jawab askum, kita jawab waskum. Sebab Allah katakan wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, atau yang sama. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sama kan? Atau askum jadi waskum. Kalau as, jawabnya was. Allahu a'lam. Nah. Dia orang Islam. Jadi kalau ada orang non Muslim, dia ucapkan salam, kita baik pada dia, lalu dia katakan semoga Yesus memberkati bapa. Apa jawabannya? Angguk je lah. Dia kan bukan ucap salam kan? Yang Allah katakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Raddus salam dalam hadis, raddus salam menjawab salam. Yang tadi bukan salam. Yang tadi hanya sekedar doa menurut agama mereka. Angguk je lah. Semoga engkau bagi hidayah, semoga ini. Tak perlu itu berdebat nanti lepas. Biarkan saja. Semoga Yesus memberkati bapa. Jawabnya apa? Semoga Tuhan Yesus memberikan kita hidayah. Itu ya. Tahu? Semoga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tahu Tuhan Yesus? Tuhan Nabi Isa. Paham? Semoga Tuhannya Nabi Isa memberikan hidayah kepada kita semua. Boleh faham? Itu je jawabannya. Bukan Tuhan Yesus itu Tuhan Nabi Isa. Tuhan Nabi Isa siapa? Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Habis ya? Saya rasa cukup lah ya. Mulut dah berbuih dah sikit dah. Dah kering, tak ada air. Hari bulan puasa ni, itu pun dah 1 jam pula. Okey. Yang penting kajian ni, jangan sampai masuk kanan keluar kanan. Ada tertinggal dalam diri, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqamah dan boleh menjadi orang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya dipertemukan di dunia, tapi juga dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.